Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 Jun 2020 bersama saya Nosyah Muhammad Amin. Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar berkenan untuk membiayai kos membaik pulih wad perubatan perempuan Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru yang terbakar petang semalam. Baginda bertitah akan melantik kontraktor bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dapat dijalankan segera dengan kos pembaikan ditanggung sepenuhnya oleh Yayasan Sultan Ibrahim Johor. Sementara itu, Putera Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim mendakwa Putrajaya mengabaikan pembangunan di negeri itu ekoran kejadian kebakaran semalam. Tunku Ismail berkata sudah 4 tahun Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Raja Pemaisuri Johor Raja Zarif Sofia Sultan Idris Shah dan beliau sendiri menyuarakan keperluan membina hospital yang baru serta menaik taraf hospital yang sedia ada di negeri itu. Menurutnya lagi, negeri Johor akibat dianaktirikan walaupun banyak memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Semalam, rakyat Johor dikejutkan lagi dengan insiden kebakaran di HSA, namun kali ini melibatkan wad perubatan perempuan 1 yang terletak tidak jauh dari Klinik Kesihatan Mahmudiah. Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melakukan tindakan tidak patriotik berhubung jatah negara. Kementerian Dalam Negeri KDM berkata, Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin telah mengarahkan pihak polis menjalankan siasatan segera berhubung isu itu. Laman sosial KDN itu turut memuat naik ciapan Twitter berhubung kenyataan Hamzah yang telah mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan berhubung perkara itu. Menurut kenyataan Menteri Dalam Negeri itu, Seksyen 3-1-A Akta Lambang dan Nama 1963 menetapkan adalah menjadi kesalahan bagi mereka meniru lambang kerajaan persekutuan itu. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada gambar kulit buku Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia yang didakwa menghina jatah negara. Dalam perkembangan sama, hari ini pemuda UMNO bersama-sama pemuda PAS, pemuda MCA dan pemuda MIC hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi bagi membuat satu laporan polis berhubung kulit buku itu. Pemuda UMNO bersama-sama pemuda PAS, MCA dan MIC hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi bagi membuat satu laporan polis berhubung kulit sebuah buku yang dikatakan menghina jatah negara. Laporan polis berhubung kulit buku Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia itu dibuat oleh Ketua Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan Muhammad Nizam Abdullah Hamidi pada kira-kira jam 1:30 hari tadi. Kalau kita tengok hari ini, kalau ada yang tidak menyokong kerajaan pada hari ini pun, ini merupakan sebuah negara demokrasi, tidak apa. Tetapi bila penghinaan terhadap logo yang menunjukkan lambang kedaulatan negara kita, ini sudah melampau. Sebab itu kita pemuda UMNO Wilayah Persekutuan, pemuda UMNO Malaysia dan juga MIC, MCA dan PAS Wilayah Persekutuan bersama-sama hari ini. Bukan atas dasar parti politik secara tapi kita bersolidariti sebagai rakyat Malaysia. Tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, kita nak tunjukkan ini merupakan satu penghinaan. Jadi kita minta kerajaan yang hari ini merupakan kerajaan baru Perikatan Nasional mengambil tindakan yang tegas. KDN Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Pengunjung ke pusat membeli belah kini hanya perlu menjalani pemeriksaan suhu badan mereka sekali sahaja di pintu masuk utama kompleks beli belah, kata Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob. Menurutnya, keputusan itu dibuat setelah mengambil kira aduan orang ramai mengenai suhu badan mereka perlu dicatat berkali-kali di setiap kedai yang dimasuki di pusat membeli belah. Walau bagaimanapun, rekod pribadi iaitu nombor telefon dan nama mesti juga diberi kepada setiap kedai yang mereka masuki. Ini atau sama ada melalui manual ataupun melalui aplikasi MySejahtera. Ini bagi membolehkan kita membuat contact tracing, pengesanan konteks ya daripada pelanggan-pelanggan yang memasuki setiap kedai ataupun premis perniagaan tersebut.
Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat 3 kes baru COVID-19 hari ini dengan satu daripadanya melibatkan warga Malaysia yang dijangkiti di luar negara. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah, 2 lagi kes merupakan penularan melibatkan warga tempatan di Sabah dan Selangor. Ingin dimaklumkan daripada 3 kes baru yang dilaporkan hari ini, satu kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan warga negara Malaysia. Kedua-dua kes penularan di dalam negara adalah juga di kalangan warga negara Malaysia, iaitu di Selangor satu kes saringan pra-prosedur bagi rawatan penyakit barah leukemia. Yang kedua, di Sabah satu kes saringan tempat kerja iaitu sebuah pasar umum disanakan. Sementara itu, Dr. Nur Hisham juga memaklumkan seramai 16 pesakit telah sembuh dan dibenarkan pulang, menjadikan jumlah pesakit sembuh kepada 8,334 orang iaitu 96.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Tiada kematian dilaporkan setakat pukul 12.30 hari ini, menjadikan jumlah korban kekal 121 orang atau 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri Sabah Muhammad Shafie Apdal berharap diberi sedikit masa untuk meneliti cadangan Dr. Mahathir Mohamad agar beliau menjadi calon PH+ dalam usaha pembangkang mengambil alih semula kerajaan. Presiden warisan itu berkata beliau akan mengumumkan keputusan itu selepas mengambil kira pelbagai aspek termasuk membuat perbincangan bersama pemimpin partinya. Mahathir mencadangkan nama Shafie sebagai calon Perdana Menteri dalam satu pertemuan dengan pemimpin DAP, Amanah dan Warisan pada 25 Jun lalu. DAP dan Amanah bagaimanapun berkata mereka perlu berbincang dengan peringkat tertinggi parti masing-masing dan di peringkat PH berhubung cadangan itu. Mahathir sebelum ini berkata pertemuan 25 Jun itu juga mempersetujui agar Presiden PKR Anwar Ibrahim dan Timbalan Presiden Bersatu yang dipertikai Mukris Mahathir akan mengisi 2 jawatan Timbalan Perdana Menteri. Cadangan kombinasi terbaru itu hadir ketika PH terus berdepan kebuntuan berhubung calon Perdana Menteri. Ia selepas PKR bertegas menolak Mahathir untuk dicalonkan sekali lagi dan sebaliknya mahukan Presiden parti mereka dicalonkan. Baik, sekian sahaja daripada saya Nosha Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com/pm. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.